cakap I'm sorry lah. Ada benda yang aku janji kat dia aku tak tunaikan. Aku janji kat dia aku akan ada degree. Aku tak ada, aku ada diploma. Belajar motor beli sendiri, beli kereta beli sendiri, pergi belajar cari duit sendiri. Kerja jadi cashier ke apa semua pakai duit sendiri. Semua aku belikan sendiri. Aku mati nanti baru kau ingat. Mat, kau percaya ayat tu, Mat. Korang percayalah ayat tu. Aku mati nanti baru kau ingat. Kau percayalah ayat tu, Mat. Bapak aku meninggal satu-satu, ayat dia semua aku ingat. Benda yang aku tak angka aku boleh ingat, aku ingat. Jadi hari ini kami membawakan kisah-kisah yang tidak pernah diceritakan di mana-mana. Like kita kecil kita tak tahu apa-apa lagi time tu. Bapa, Lala kerja radio sekarang. Sebab tu apa yang saya pakai sekarang adalah benda-benda yang dia nak. Rindu is rindu. Tapi bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Izwan Zainal. Sambutan Hari Bapa tidak dinafikan sambutan yang begitu meriah, yang begitu gembira di samping bapa tercinta. Tetapi ada juga insan-insan yang telah kehilangan bapa mereka yang pastinya membuatkan tangisan di dalam diri mereka. Jadi hari ini kami membawakan kisah-kisah yang tidak pernah diceritakan di mana-mana secara eksklusif mengenai bapa tercinta bagi kesemua personality era. Jadi yang pertama kita berkongsi Hanif Hamzah yang kehilangan bapa tercinta ketika Perintah Kawalan Pergerakan yang lalu, dan katanya Hanif dan arwah sangat rapat. Kita ikuti kisah Hanif Hamzah. Ayah saya ni lahir 1948, 17 hari bulan Oktober. Dan dia seorang bapa yang garang separuh usia saya lah masa dibesarkan. Bapa yang garang, tegas. Tapi dia tak pernah sentuh saya secara fizikal. Tiada rotan, tiada apa. Dia garang dengan kata-kata yang pedas. Tu cara dia. Dia ni askar. Masa tu dia askar lah. Dia pencen awal. 2000, mungkin 1998 kot. 98 dia pencen. Tu nampak ayah saya lebih relax lepas tu. Umur saya 16 tahun, dia jadi kawan. So daripada lahir sampai 16 tahun, dia fun tapi dia garang. Kebanyakannya garang. Tapi bila dah cecah saya 16 tahun tu, mungkin masa tu dah beberapa tahun dia pencen, dia jadi relax sikit, dia jadi kawan. Banyak benda yang dia buat dengan saya as a friend lah. Dia dah tak ada marah-marah tapi dia relax sikit. Dan dia ni memang mengajar kami tentang moral values. Bukan kata, mungkin beza saya dibesarkan dengan anak orang lain, dia bagi saya basic ajaran agama, tapi selebihnya adalah benar, betul dan salah. Maksudnya moral values lah kan. Cukup syarat dia bagi saya segala lah. Kami tak kaya, kami tak miskin, kami happy. Kehidupan saya yang orang kata urban ni banyak pada bapak saya lah. Pasal dia dalam tentera. Even cara makan pun dilatih. Kan? Macam kita tengok yang tentera-tentera US ke apa kan. Dia ada satu, dia punya bila dia pergi ball, benda-benda tu pun ayah saya didik kat rumah. Kita makan kena duduk atas meja. Kita makan jangan pakai plastik. Kalau bawa balik bungkus tak boleh. Kau kena letak atas pinggan elok-elok. Susun sudu dan gerput elok. Nak makan pakai tangan boleh, tapi kena makan dengan beradab betul. Tak ada kaki kat atas meja tak boleh. Tak pakai baju tak boleh. So benda-benda tu saya terapkan dalam kehidupan saya sekarang. Kan? Saya nak kata saya lagi rapat dengan arwah ataupun mak, sama je, 50-50. Sebab dua-dua saya dibesarkan dalam family yang dua-dua bekerja. Dua-dua kena cari masa untuk kita. Dia bukan macam, kalau macam kita ada mak kita housewife, kita tahu kita rapat dengan mak lah. Ni dua-dua kerja. So saya 50-50 memang rapat kepada kedua-duanya. Tapi father figure saya ni, dia memberikan saya pelajaran kehidupan. Mak saya akan terapkan pelajaran di sekolah, di universiti, dapatkan diploma. Ayah saya ni lebih kepada kisah-kisah dia street smart, kisah nakal dia waktu dia kecil, kisah dia faham kenapa saya jadi nakal. Dia lepas dia jadi kawan tu umur 16 tahun tu, dia macam kalau saya kantoi buat something teruk lah kat sekolah,
Memang dia marah. Kemudian dia akan ada cerita tentang dia buat hal dulu. Maksudnya kan, dia marah sebab dia nak kita bertanggungjawab. Ini arah tuju kau ni, bertanggungjawab dengan setiap apa yang kau lakukan. Tapi ayah pun pernah buat. Ayah pun pernah buat. Aku dekat sekolah ni tak adalah baik sangat atau jahat sangat. Ada nakal-nakal dia, tapi approach dia tu. So aku punya attachment dengan dia, bonding dengan dia sangat rapat. Sampai kan break up dengan girlfriend aku call dia lah. Sampai macam tu. In fact, mungkin sesuatu perkara yang kita cuba mengelak untuk bincangkan ataupun kita sedang bincangkan di masa sekarang ni tentang sex education. Umur saya 16-17, saya dah ada perbualan selesa dengan ayah saya tentang sex education. Dia tahu saya ramai kawan perempuan. Saya tak ada girlfriend waktu tu. Tapi dia tahu. Dia cakap, you ni lelaki kena bertanggungjawab if anything happens. You watch out what you do. Benda-benda gini, daripada awal dia dah susun, dia dah explain kat saya woman macam mana, man macam mana. Of course, masa ni kita dah belajar sikit kat sekolah. Tapi it's different bila seorang bapa yang cerita kat engkau kan. So bonding-bonding macam ni, saya rasa unik sebagai seorang bapa. Unik sebagai seorang bapa yang berani cerita kisah-kisah silam, kesilapan dia dulu. Ex-girlfriend dia pun saya kenal. Sampai macam tu. Kan, sebelum kahwin dengan mak lah kan. Mak pun tahu siapa. Cuma, dia boleh cerita benda tu kepada anak dia kan. Dan saya akan terapkan perkara-perkara ni because I think he did well as a father. And sebagai bapa, aku akan buat benda ni juga. Kesilapan, insyaAllah kalau anak aku besar nanti, kesilapan dia orang, aku akan cerita, aku pun pernah silap juga. Kena bertanggungjawab. Aku cakap, I'm sorry lah. Ada benda yang aku janji kat dia, aku tak tunaikan. Aku janji kat dia, aku akan ada degree. Aku tak ada, aku ada diploma. Untuk setengah orang, diploma ni dah cukup. Untuk dia tak. Sebab zaman dia dalam tentera dulu, tak ada universiti pertahanan. Dia tak ada diploma, dia tak ada degree. Dia ada training, perang. Dia tak pergi perang, training untuk perang. Itu skill yang dia ada. Sebab tu dia tak pernah benarkan aku masuk askar. Aku punya hormat kat dia. Aku nak masuk tentera. Punyalah aku nak jadi macam dia. Dia tak bagi. Sebabnya itulah. Waktu aku masuk dulu tak ada benda degree, diploma kan. Aku cakap dia, I'm sorry. I don't have the time or the interest. Waktu dia nak hantar aku dah tak interested dah. Aku dah kerja. Dia tak bagi aku kerja dulu. Pasal aku tak ada degree. Kalau ada satu benda yang aku sesal tak berikan kepada dia sebelum dia meninggal adalah ijazah tu lah. Ijazah. Tak tahu sama ada aku akan still buat ke tak. Because I think life has taken me elsewhere. Dia every few years dia akan tanya bila nak ambil part time degree. Kan, untuk dia lah. Bila nak ambil. Dia lepas dia habis tentera, kerana ada peluang dia kerja di sebuah syarikat korporat lah. Sekejap je, lepas tahun syarikat tu offer dia untuk ambil masters. Dia orang bayarkan. Dia pergi. Dah tua dah masa tu, dekat-dekat 50. Macam tu punya penting bagi ayah aku ni studies. Dia ambil time dekat 50. Dia paling tua lah dalam kelas dia kata. Masters tu. So benda tu antara benda yang aku rasa aku tak kalau dia masih hidup, tak maaf lah. That would be the biggest regret lah. Kan. Terpisah dengan bapa tercinta akibat perceraian di usia yang muda sekali. Jadi kita ikuti kisah Daniel Zaini. Mak dengan ayah saya bercerai time umur saya kecil lah. Dalam saya rasa dalam satu je, dua je tu kot sebenarnya kan. So saya membesar dengan mak saya. So bagi saya macam mak saya tu yang dia ibu dia ayah lah. Sebab macam kakak saya dia merasa dengan ayah kan. Cuma saya tak merasa. Saya boleh kata saya dibesarkan dengan mama. Bagi aku, bila kau melalui benda ni daripada kecil, kau akan rasa, bila dah besar kau akan rasa biasa. Tapi bila tiba macam, aku paling terasa bila, kan setiap time sekolah kan, mak ayah akan datang collect kad report kan. Betul. So ayah aku tak ada. Dia mak aku je datang. Kadang-kadang mak aku kerja kan. So aku cakap, cikgu, family tak boleh nak main kan. Lepas tu kadang-kadang kalau I jadi pun kadang-kadang sambut seorang. So sebab tu lah aku
Aku adalah seorang yang introvert. So untuk menghilangkan rasa introvert dan juga menyendiri tu, aku ke depan. Dan sebab tu kenapa korang tengok aku kat sini, aku pilih bidang ni. Sebab aku membesar dengan sorang-sorang. So banyaknya masa zaman aku kecil, aku sorang-sorang. Aku tak bercampur dengan orang. Aku tak keluar main bola dengan kawan-kawan. Cik tak ada. Aku tak macam tu. Aku sorang-sorang kat rumah. Sebab aku cuma ada satu kakak. So family aku tak ramai. So kebanyakan masa ni aku menyendiri. So rasanya macam Bila hari jadi ke apa ke, tak ada yang aku nak buat macam anak orang lain kan. Family akan datang beli kek celebrate dengan adik-beradik kan. Macam aku tak. Aku selalunya mak aku kan beli ayam goreng. Ayam goreng tu kan, ayam goreng tu beli kek. Kita sambut 3 orang putih beranak. So mestilah kita nak rasa kan kasih sayang seorang ayah kan. Tapi bila tengok orang lain ada ayah dia guide dia. Ayah dia ajar dia. Ayah ajar cara-cara bawa kereta. Ayah ajar cara-cara naik motor. Ayah ajar mengaji. Ayah ajar cara nak hidup. Kau tak dapat benda tu lah. Tak dapat. Aku banyak belajar sendiri kan. Aku daripada kecil sampai besar memang aku semua buat sendiri. Aku belajar kerja sendiri. Aku cari duit. Daripada aku kecil, aku cari duit sendiri. Aku nak beli phone, aku cari sendiri. Sedih lah, aku macam belajar motor beli sendiri. Beli kereta beli sendiri. Pergi belajar cari duit sendiri. Kerja jadi cashier ke apa, semua pakai duit sendiri. Semua aku belikan sendiri. So daripada kecil aku dah belikan diri sendiri lah kan. Kalau macam tengok budak-budak ada mainan ke apa kan, aku macam tak apa, nanti aku beli. Aku pergi lah kerja mana-mana. Tu dapatkan mainan tu. Itulah setiap kali kalau ada kawan-kawan kan, dia cakap bapak aku kerja apa, aku akan senyap. Aku dah bapak, tapi aku tak tahu nak cakap macam mana. Macam tu lah. So bila pernah lah bila time gaduh kan, orang cakap gaduh macam bapak kau tak ajar ke, cakap bapak aku tak ajar. Aku belajar sendiri. Kalau aku jadi seorang bapak pun, aku tak tahu aku akan sebaik macam mana. Aku tak tahu aku akan sejahat macam mana. So yang paling penting aku rasa kena tanggungjawab dalam apa saja yang kita lakukan. Dan aku harap kalau aku jadi seorang ayah nanti, aku tak nak anak aku macam aku lah. Aku tak nak anak aku nanti, kalau aku ada anak lah, aku tak nak dia hidup macam aku. Aku tak nak dia struggle macam aku. Aku tak nak dia hidup macam mana aku hidup. Benda ni aku tak cerita ke orang. Sebab tu aku banyak lupakan buat benda-benda yang macam ni, supaya aku tak ingat benda-benda macam ni. Tak tahu lah nak cakap terima kasih ke, nak cakap selamat hari bapa ke. Sepanjang aku hidup 29 tahun ni, aku tak pernah cakap sekali pun hari bapa kat dia. Sepanjang aku hidup 29 tahun ni, aku tak pernah buat apa pun untuk dia. Sebab aku tak tahu kenapa, tapi bukan aku nak kata bapa aku tak datang langsung. Bapa aku datang. Cuma aku tak membesar dengan dia. Dan macam itulah. Terima kasih sebab ini pada bapa aku lah. Terima kasih sebab jadi seorang bapa yang baik. Seterusnya bagi Zahir, tak dinafikan dia terkilan akibat kehilangan arwah bapanya. Jadi bagaimana? Kita ikuti kisahnya. Kalau tahu pada awal guys, better suruh mak ayah korang jaga lah. Mesti ramai yang hilang mak ayah dia sebab pemakanan kita tak antik mat. Ayah aku meninggal sebab kencing manis.
Kencing manis, jangkitan kuman dan darah, masalah bawah pinggang. Dia dah berkait lah, injap jantung terkoyak. And dia punca sikit je, padahal kencing manis je Mat, punca. Tapi starting boleh jadi benda-benda macam gitu. Apa-apa jadi better guys. Bapa orang tua masa tu kita adik-beradik ramai tau. Susah dia kerja pun susah, dah start gaut lah apa segala bagai. Ada sekali tu luka kat dia punya betis ni. So luka tu makin lama dah makin membusuk, dah makan dia punya isi kaki lah Mat kan. Sebab nak ajak pergi hospital, anak-anak semua masih belajar, duit pun tak ada apa semua. So dia tahan diri dia daripada pergi hospital. Kita cuba untuk tanya jiran-jiran kat depan ada seorang nurse, tanya dia apa ubat patut beli, bawa pergi farmasi, beli ubat yang mana boleh. So aku dengan adik aku lah yang duduk kat situ dan rawat kaki dia masa tu Mat. Adik aku the one yang pegang gunting, yang settlekan semua, buang semua isi yang dah buruk apa semua tu disebabkan kencing manis. And then dah tak ada duit juga masa tu nak pergi hospital ke, bapak aku tak ada insurans, tak ada apa kan. Dia cuba untuk rawat dengan cara tradisional, gunakan kayu apa semua, mungkin start pada tu lah, jangkitan kuman apa semua kan. Pada zaman yang 20 hingga 30 tahun ni, waktu kita akan always gagal lah guys. Waktu kita always gagal. Waktu kita akan rasa nak buat semua benda sebab kita rasa kita dah paling besar masa tu. Kita remaja betul lah Mat kan, confirm lah kan. So that time aku banyak buat kehidupan aku sendiri. Aku banyak berseronok kawan-kawan apa semua. Dan dalam masa 22 tahun tu lah bapak aku sakit. Dia meninggal Mat, gentle. Itu adalah first time aku tengok dia kat hospital. Itu jugalah first time. Dan itulah yang kali terakhir aku dah tak nampak dah dia masuk hospital. Lepas tu 22 hari dia tak sedar apa Mat. 22 hari tak sedar apa. Aku positif setiap hari aku pergi kat ICU tu. Aku sentiasa rasa yang aku akan balik dengan bapak aku. Aku akan balik dengan bapak aku Mat. So 22 hari aku setiap hari kat hospital. Memang betul aku balik dengan bapak aku, tapi dalam van jenazah Mat. Dalam van jenazah aku tak sempat. Nak minta maaf, aku tak sempat. Masa aku tengah berseronok umur 20 ke 22 tu, aku enjoy dengan hidup aku. Aku buat kerja bukan-bukan, macam-macam benda aku buat Mat. Nak seronok, nak have fun. Aku tak ingat langsung kat family aku. Ini kesilapan bagi anak lelaki yang kau jangan terlalu ikut kau punya ego dan perasaan lah. On that time aku tak balik rumah guys. Aku tak balik rumah. Aku ada duit masa tu, aku have fun dengan kerja tak elok yang aku buat lah kan. Baik lah. But aku tak balik rumah. Aku tak fikir langsung pasal bapak aku makan apa. I don't care at all pasal family aku. Bapak tundukkan ego dia. Dia text aku, dia DM aku dekat Facebook tu. Tanya kau tak nak balik ke? Bapak kau rindu. Masa tu dia dah tak ada tu, dah guna. Bapak aku rindu, aku cakap aku tak nak balik lah. Macam-macam benda alasan aku kan. By the time bapak aku dah gerak terus, sekarang ni aku rindu dah tak boleh balas apa-apa Mat. Dah tak boleh buat apa dah Mat. Sebelum ni bapak aku cakap rindu aku tak balik. Dia DM aku tu kat Facebook. Bapak yang DM anak weh. Pernah kau dengar satu ayat daripada mulut mak ayah kau? Kau dengar lah cakap aku mati nanti baru kau ingat. Mat, kau percaya ayat tu Mat. Korang percayalah ayat tu. Aku mati nanti baru kau ingat. Kau percayalah ayat tu Mat. Bapak aku meninggal satu-satu ayat dia semua aku ingat. Benda yang aku tak angka aku boleh ingat, aku ingat. Agak iya selagi ada kat depan mata ni, try bagi yang terbaik lah. Abah, I need a bro talk. That's all. I need a bro talk. Oh shit. That's all man. I need a bro talk. I love you. Bah. I just need a bro talk. I got no one to guide me at all right now. That's why I need a talk. Aku tak realise benda tu aku perlukan sebelum ni. But now aku perlukan guys. Aku perlukan benda tu. I need a talk. That's all. Kurang mendapat kasih sayang daripada bapa tercinta akibat perceraian di usia muda 6 tahun. Jadi bagaimana kisahnya? Kita ikuti perkongsian Ishan Nursyam. The thing about I dengan ayah I, kita orang
macam mana tak beberapa rapat sebab I tinggal dengan ayah I sampai umur 6 tahun je. Tapi after that I still lagi jumpa dia, cuma jarang-jarang je lah. My dad dia suka reptiles. Dia suka belular, benda-benda pelik yang macam orang macam tak suka, dia suka. It's so weird, right? Belular macam okay, tapi tak apalah kan. Dari situ lah I start suka reptiles juga. So, and then my dad, dia seorang yang adventurous. Dia suka naik Gunung Kinabalu that time dia muda-muda. Lepas tu dia suka memancing, dia suka aktiviti lasak lah. One thing I rasa I ada persamaan dengan ayah I. Macam dulu tak pernah give up. Macam ayah I, dia buat semua benda. Dia sama je macam my mum. Dia suka try semua benda. Asalkan dia buat, lepas tu dia dah okay dah. Dia rasa sebab dia nak try something new. After dia dah try something new tu, dia nak cari benda baru lagi dia nak cuba. So, itulah ayah I. Time I umur 6 tahun, my mom dengan my dad cerai. I tak rasa lagi macam benda tu macam it's a big thing. I thought macam like, oh, like kita kecil kita tak tahu apa-apa lagi time tu. So, bila I dah pindah KL, I macam pelik like, I macam jumpa ayah I jarang-jarang kan. So, I think starting daripada I sekolah rendah, I dah macam okay, my dad is not always with me. I jumpa dia macam like whenever like I free ataupun my dad free. Starting from there, I rasa macam like, oh, okay, macam like family I ada my mom, my sister dengan I je. It doesn't matter hari ibu, hari bapa. I think I always celebrate it with my mom because like walaupun macam like I membesar dengan my mom lah. So bagi I dia adalah bapa dan juga ibu untuk I pada masa yang sama. Tapi hari bapa I still lagi macam wish ayah I, kadang hantar cake kan. Macam like he is still my dad lah. Itulah dia kan, macam jodoh semua kat tangan Tuhan kan. I feel that ni semua dah macam ditakdirkan. But I feel he's never a bad dad. Macam like I tak tahulah, macam I nak cakap I nak putar balik time tu macam tak boleh kan. Macam maybe we have kita boleh spend time more together. Yeah. Tak kisahlah macam time kecil ke ataupun time I sekolah ke universiti. I wish we have more time to spend together. Geletah dan celoteh arwah bapanya amat rapat dengan dirinya. Tak dinafikan, penyampai radio adalah salah satu ungkapan yang pernah diluahkan bapa tercinta. Jadi kita ikuti kisah Munah Bella. Sebenarnya kan masa ayah saya meninggal tu, actually masa saya balik kerja tu dah nak dekat malam. Saya balik, ayah saya macam tengah take a nap lah, tengah baring. Dia macam tidur macam tu. So saya turun naik atas. Saya tak cepat cakap dengan dia lagi hari tu. Actually the last phone saya cakap dengan dia adalah phone call dekat telefon. Masa tu ayah saya ingat lagi lah, suara dia memang lain lah. Macam ayah saya jenis yang macam cakap pun tak suka lama-lama. Ayah kan, dia macam, okay, bye. Dia akan macam make conversation short. Tapi hari tu kan, suara dia saya still ingat sampai sekarang walaupun dah 11 tahun. Lala, papa ni dah makan ke? Lepas tu macam dia cakap lama dengan saya. Tapi masa tu saya tengah lunch break lah macam. So macam tak boleh cakap lama. Saya cakap okay. So saya tak tahu yang sebenarnya tu last saya dengar suara ayah saya kan. Dan everything happen. Macam semua benda jadi cepat sangat lah. Macam saya tak sangka ayah saya macam, saya jumpa dia sebelum pergi kerja tu macam biasa je, gelak-gelak. Lepas tu terus rebah. Sebab tu saya jenis orang yang macam, kalau ada orang dalam hidup saya memang takut kalau hilang orang tu. Sebab saya rasa bila ayah saya meninggal tu memang betul-betul ubah hidup saya lah. Sebab macam saya dulu jenis anak yang budak-budak kan. I mean like biasalah. I think normal kita jadi rebellious sikit, nakal sikit dengan ayah, macam tak dengar cakap apa semua. Tapi bila ayah saya meninggal tu, lepas tu macam kalau ada yang tahu saya, ibu saya dekat luar negara kan. So saya dengan adik saya 2 orang kat sini. So saya kena jadi macam adult lah. So agak macam
agak macam terkejut jugalah. Sebab baru saya tahu, umur saya belasan tahun, baru saya tahu macam ni ke jadi orang dewasa. Macam ni ke parents rasa, macam ni susahnya jadi seorang yang kena jaga keluarga. Masa dulu saya macam alah macam tu je kan. Tapi bila saya sendiri yang tu, saya banyak berubah lah. Macam fikir dalam macam oh macam ni rupanya. Maybe ayah saya pun dulu, papa pun rasa macam ni kan. Dia pun struggle macam ni. So bila saya ada kawan-kawan yang ada ayah lagi, tipu tak jealous lah. Macam graduation, ayah datang. Saya 2 kali graduation, ayah tak ada. Momen-momen happy ayah tak ada. Kalau lah macam still ada lagi kan. In every moment macam saya pernah panggil saya macam, dia ni cakap banyak macam radio lah. Cakap macam banyak sangat macam radio. Sebab saya bercakap tak berhenti kan daripada kecil. Saya nak beritahu kat ayah saya, Bapa, Lala kerja radio sekarang. Memang kerja dekat radio. So apa yang dia cakap tu macam doa. So saya memang untuk siapa yang ada ayah pada saya, tolonglah, sayanglah ayah kita walaupun dia tak tunjuk kan. Tegas, garang dan amat pemurah, itu adalah salah satu sikap peribadi bagi bapa tercinta figura ini. Dan sebenarnya itulah salah satu penyungkap menjadikan dia ini kuat berada industri ketika ini. Jadi kita ikuti kisah bersama Radin. Arwah ayah saya meninggal adalah 18 Oktober 2010, which is 12 tahun lepas. Kisah dia adalah dia kena heart attack. So a month before dia meninggal, memang saya dapat borak dengan dia. Saya drive kereta dengan dia. Saya drive, dia tak suka drive, dia suka tidur. Dia cakap dengan saya adalah Andy, panggil saya Andy, adik-adik saya panggil saya Andy kan. Andy, nanti bila dah ayah tak ada, ingat jaga mama, jaga adik-beradik yang putus. Rezeki kita ni milik orang juga. Jangan pernah berkira dengan orang, solat jangan tinggal. Itu antara benda yang typical fathers akan bagi nasihat kat orang. Tapi benda tu very impactful. Seorang anak yang kita tak tahu apa yang akan berlaku. Maksudnya time tu saya rasa macam, kenapa ayah aku cakap macam ni, apa hal kan. Lepas dia meninggal tu baru saya recall balik. Dan waktu hari kebumian dia, saya rasa saya adalah orang yang memang broken. Bila saya cium arwah, saya menangis. Lepas tu dekat kubur pun lutut saya longgar, lutut saya goyang macam, ya Allah, apa benda ni. Dia ibarat bila meninggal ayah, kita hilang separuh kita punya semangat kita hilang. Dan saya tak boleh terima that time. A few days after arwah saya meninggal, saya dengan abang saya nak beli barang dapur. Sebab time tu saya UiTM, abang saya UiA. So kita nak make sure kita orang settlekan dulu barang-barang dapur, baru kita orang gerak lah. Even time tu pun saya dah call, saya menyediakan, saya cakap nama dia Puan Rosie, Dr. Rosie. Doktor, saya rasa saya kena extend lah saya punya, sebab time tu final exam, study week. Arwah bapa saya meninggal time study week. Cakap saya nak extend saya tak boleh, saya tak study apa ni. Lepas tu doktor cakap tak apa, it's okay, you just datang. Sebab saya punya apa orang panggil sebelum exam tu, carry mark saya tinggi. So sayang untuk extend. Lepas tu bila cerita pasal beli barang dapur, kita orang keluar lepas asar, saya dengan abang saya drive kereta. Mama pergi lambai daripada gate luar tu. Lepas tu kita orang balik sebelum maghrib. Mama berada dekat gate yang sama, position yang sama. Saya tanya aunty sebelah, Aunty Lechmi, jiran saya, aunty, mama ni, itulah daripada tadi, pada you guys keluar sampai you guys balik situ, mama duduk. So macam mana perasaan seorang anak melihat arwah mama saya broken that time? Suami dah tak ada, yalah, hidup dah lebih kurang dalam dekat 30 tahun kan, hidup bersama. Lepas tu pergi mengejut sebenarnya kan. So itulah perjalanan yang saya rasa saya dengan abang saya memang dah decide sama ada saya extend ataupun dia extend. Kakak dengan adik saya biar terus tak kacau dia punya study. Kita orang decide dan saya rasa macam
aku tak boleh nak biarkan mama aku macam ni kan. So saya pergi naik bas balik UiTM Barau. Saya hadap final exam, ada 6 papers. Satu paper pun saya tak study. Saya tak boleh study. So saya sit for the exam. Alhamdulillah saya proceed dan saya habis. Itulah antara benda yang paling sakit. Kalau orang tanya dengan saya, benda paling sakit kau pernah hadap, the worst paling sakit adalah bila kau kehilangan orang yang kau sayang. Saya dah hilang mak saya dah hilang arwah ayah saya. So apa lagi broken yang saya nak hadap, apa lagi broken yang Tuhan nak uji saya redha. Inilah hidup, inilah orang kata experience yang di mana saya tanya Ustazah, time tu saya tengah buat live dengan Zizi Kirana. Tu ada Ustazah Asma, aku tak silap saya tanya Ustazah, saya dah hilang mak, saya dah hilang ayah. Dua-dua ni adalah benda yang paling baik Allah susun untuk kita kan. Dan orang kata Allah bila tarik something, dia akan bagi something yang lebih better. Saya tanya Ustazah, apa lagi benda yang lebih baik untuk Allah bagi? Allah dah ambil benda yang terbaik ni, mak dengan ayah aku ni. So Ustazah tu senyum. Dan tu kita taklah rasa kita ni nak menjadi soalan macam tu, tapi kita sendiri rasa kan. Ustazah kata sebenarnya benda yang paling baik untuk Allah bagi bila Allah ambil orang yang paling kita sayang pergi dalam hidup kita adalah keredaan dan juga kesabaran sebagai seorang hamba Allah, yang di mana setiap yang hidup akan pergi. Kat situ baru saya rasa macam inilah sebenarnya yang Allah akan bagi. Bohonglah setiap malam bila arwah mama saya pergi yang saya tak rasa sedih, yang saya tak rasa hibur. Kerja kita fun, kerja kita hua-hua, hiburkan orang, datang event apa semua, tapi tiap-tiap malam yang saya akan peluk, saya akan rangkul kain batik arwah mama saya, barang-barang arwah bapa saya, yang saya Allah rindu orang yang paling kita sayang. Benda yang paling susah untuk kita hadap. Maksudnya kalau kita rindu orang yang jauh, rindu is rindu. Tapi bila kita rindu orang yang dah tak ada ni Wan, rindu tu yang paling sakit sangat, yang kita rasa macam saya jealous bila tengok orang bawa mak pergi makan kat kedai, bawa mak pergi beli handbag, bawa arwah ayah pergi taman. Saya jealous dengan orang tu. Jealous saya tak adalah makna kata saya jealous dengan rezeki dia orang, tidak. Tapi saya rasa ya Allah, kenapa aku tak rasa momen ni? Kenapa aku, faham tak? Bila rezeki saya ni lah rezeki daripada doa-doa arwah. So bila untuk saya balas balik, untuk saya rasa macam saya masih lagi terngiang-ngiang pesan arwah ayah saya, terngiang-ngiang lagi last video call saya dengan arwah mak saya. So yang saya rasa macam tapi saya bersyukur sebab saya ada beradik yang sangat-sangat memahami, kawan-kawan yang faham yang faham. Orang kata rindu tu berat. Yang siapa pernah rasa je memang tahu rindu tu memang berat. Arwah ayah saya ni sebenarnya adalah seorang yang sangat-sangat pemurah. Dia memang tak pernah berkira dengan apa yang dia bagi dekat orang, walaupun time tu dia tak ada. Kalau contoh ada saudara mara saya nak kahwin, kau dah bercinta lama ni dah, kau kahwin, Pakcik Wan bagi masa ni, Pakcik Wan bagi duit. So dia ke situ, dia arah yang itu. So kalau bab makan pula, kau makan je apa kau nak makan, tapi kau jangan tak habis, jangan membazir. So maksudnya kita boleh ambil tapi step by step, jangan kau ambil semua banyak kan. So benda-benda tu yang saya rasa antara benda yang saya ingat sampai sekarang. Dan arwah ayah saya memang pernah cakap yang kalau kita berkawan dengan orang ni, kita kena ingat dua. Dalam hidup ni akan ada kawan yang menjual minyak wangi dan ada kawan yang buat tukang besi. Maksudnya apa ya? Saya pernah tanya, orang jual minyak wangi ni, walaupun kita tak beli minyak wangi dia, bau baju kita at least akan terasa bau wangi dia. Kalau kawan yang buat besi ni, tukang besi, bau busuk besi tu akan melekat juga dekat kita punya baju, walaupun kita tak bertukang besi dengan dia. Tapi dalam hidup kita, dua-dua orang ni kena ada. Sebab kalau tayar kau pancit, kalau rumah kau susah, yang tukang minyak wangi takkan ada dengan kau. Yang tukang besi ni akan bersama dengan kau. So kau jangan pernah menilai orang. Sebab tu bila dah besar ni, yang saya rasa bila dah besar kita fikir balik, yang saya rasa wow, ini sebenarnya. Perayaan Hari Raya pastinya sesuatu yang dinantikan oleh semua umat Islam. Tetapi bagi figura ini, hari tersebut
merupakan peristiwa yang tidak dapat dilupakan, di mana dia telah kehilangan bapa tercinta pada hari tersebut. Jadi kita ikuti kisah dan juga luahan Azad Jasmine. Okay, basically memang banyak orang selalu tanya jugalah, saya ni, Pak Azad ni orang mana sebenarnya? Orang Penang ke? Orang mana? Because saya selalu claim yang saya ni orang Negeri Sembilan. Tapi to be honest, memang saya orang Negeri Sembilan. Saya dilahirkan di Negeri Sembilan. IC saya pun 05. Saya sekolah rendah pun bermula dekat sekolah Negeri Sembilan, iaitu SPI, Saint Paul Institution. Macam tu. Kelas saya pun, kalau siapa sekolah di Negeri Sembilan, dia tahu SPI tu kan, dia kelas dia daripada darjah 1 sampai darjah 5 semua pakai nama-nama bintang. Satu Neptune, satu Zuhal, satu Marik, macam tu. Tapi Dan ni memang pelik lah kalau muka mamak ada dekat Nogoi, macam tu. Father I pula adalah pelik juga, sebab tu anak dia pelik. Okay. Father I ni dia seorang yang dia convert, mu'alaf daripada Kristian ke Islam lah, convert. So dia okay, dalam keluarga dia of course lah, bila you dah orang kata convert menjadi mu'alaf kan, of course ada certain families tu dia boleh terima, certain family dia takes time untuk terima. So father I dia kena lalui satu proses yang dipanggil hard to terima dulu. Okay, so bila hard to terima ni lah selalunya memang he's alone lah, maksudnya dia akan selalu bersama my mum lah. Bila saya dah start umur 17, saya ingat lagi 17, selepas saya ambil SPM, hari raya pertama dia meninggal. So itulah leceh sikit tu. Sebab apa? Since dia meninggal, sekarang dia dah meninggal dah 20, kalau saya 17, sekarang saya 46. Sekarang dah 29 tahun. Okay, bermaksudnya dah 29 tahun saya tak pernah rasa apa erti hari raya. Apatah lagi kalau cakap pasal hari bapa kan. So because dia meninggal dunia memang raya pertama subuh pagi tu. Sebab tu dia gerak saya untuk pergi sembahyang raya kan. Habis tu dia gerak terlampau awal, sebab tak ada orang pergi sembahyang raya pukul 5.30 pagi, tapi dia gerak. So saya terpaksa memperingatkan dia. I said, Daddy, I think this is a way too early. Can you wake me up around 7 tak? Okay. So around 7 tu bukan saya yang wake up dah. My grandmother wake up. Dia kata, pergi tengok Sat, your dad. Kenapa dia lain macam? Kenapa mata dia colour kuning? And so kalau mata colour kuning, kalau selalunya yang saya tahu tu macam that's what we know lah kan. Tapi kita put one side lah. Sebab apa, dia macam sihat kan. Macam, San ni tak bangun ke pergi sembahyang raya. Macam 5.30 jadi macam awal sangat. Imam pun tak main lagi. Duduk play around kan. Tapi waktu 7 o'clock tu dia memang dia dah memang tak boleh. Dia dah macam sandar dekat dia punya base, katil dia tu sambil sandar. Habis tu I masuk. Dia cuma panggil, dia kata, San, sekejap, for a while, please, I want to lean on you. So dia suruh pergi duduk belakang, dia nak duduk atas sini. Okay, dia cuma pesan, ada few saja dia pesan. Dia kata, please take care of your younger brother, sebab dia a bit slow. I pun dengar, okay. Dalam hati dia fikir macam the same lady, nasihat daripada father, the same thing again and again. Saya pun layan lah. So the thing is, lepas tu dia pesan pula lagi, please take care of your sister. Make sure someone kahwin dengan dia elok. I kata okay. And then last, dia kata, please take a good care of your mother. Okay. Dia pegang, dia tepuk 3 kali. Lepas tu Zaz. Macam filem Hindustan. Tapi dia bukan filem Hindustan, dia adalah filem reality dalam hidup saya. So since that, kami punya satu family tu tak pernah rasa. I dah hidup menangis for 5 years. Setiap kali raya, malam raya, kami dah satu family tu dah start menangis lah sampai raya ketiga. So kami dah train tu for few years. Lepas tu dah no more, dah tak ada tears dah. Kalau macam adik saya, dia pun okay sebab dia pun the youngest. Tapi saya yang sulung. So tanggungjawab tu dia akan jadi lagi berat lah. Especially my mother, dia ambil masa 2 years untuk yang nak accept yang husband dia tak ada.
Dia ambil masa 2 years. So kereta yang father I pakai pun I terpaksa jual. So apa saja yang ada belongs to my dad, I terpaksa nak kena jual. I kena bagi ke, sebab apa? Contoh kereta bila my father tak ada, so I'm supposed the one yang kena bawa kereta tu. Kan? Tapi setiap kali I keluar, I balik saja, mother I dah lari keluar, dah pergi kat sampai parking, habis tu menangis kat depan parking tu. So benda tu berlaku almost every day. So macam kena let go jugalah benda-benda lah tu. So it's very hard lah. So that's why each time kalau ada Father's Day ke Brother's Day ke, dia akan jadi no day for me. Macam for me apa tu Father's Day, I have no father anymore. So saya tak pernah rasa Father's Day tu daripada saya 17. So tu sekarang bila Father's Day, so I just give it to my daughter. So sorry. So sekarang I jaga my kids lah. Okay, Malaysia, happy Father's Day. Sebab tu apa yang saya pakai sekarang adalah benda-benda yang dia nak. Tak kisahlah kereta ke, rumah ke, sebab benda-benda tu memang dia tak sempat buat kat my mum. So I just do what dia sepatutnya buat lah. Sebab tu saya tak mahu benda ni anak saya alami. So kalau ada Father's Day, mereka still can lalui like, you know, Father's Day punya, you know. Because I've never. For me macam hari raya, it's not that happy hari raya. Kita puasa ke 30 hari kan. So of course kita akan happy. Tapi nak buat macam mana? My brother pun meninggal hari raya. My father meninggal hari raya. My grandmother live together pun meninggal raya haji. So tang raya ni I dah jadi macam alamak. Dia dah jadi macam nervous lain macam. But then itu kita kena lalui lah. Kepada semua bapa-bapa yang masih ada bapa, appreciate bapa tu. Because once bapa dah tak ada, you akan jadi macam I. Assalamualaikum. Happy Father's Day. Jadi itu adalah sedikit sebanyak perkongsian luahan perasaan daripada personality Era terhadap bapa tercinta mereka. Tak dinafikan tiada kasih sayang di dunia ini mampu menandingi kasih sayang ibu bapa kepada anak mereka. Kasih ibu membawa ke syurga. Kasih bapa membawa bahagia. Selamat Hari Bapa daripada kami di Era.